Baik, kita mulakan kuliah malam ni dengan sama-sama membaca ummul kitab ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa al-kiram was-sahbihi syaikhul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala aqibatul muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ilal malaikatil muqarrabin wa ala alihi wa sahbihi wa man ta'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairan hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allah Subhanahu wa taala fi kitabil aziz wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hal yastawi allazina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatazakkaru ulul albab. Sadaqallahul azim. Kata oleh Muhammad, adakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Hanya saja orang-orang yang menerima peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang diberikan akal yang waras Allah taala. Alhamdulillah. Yang mati fadil tuan-tuan imam kita, tak lupa juga Tuan Bilal, kemudian Tuan Siap, pengerusi kuliah, kegiatan puasa, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dirahmatullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah taala kerana Allah taala mengizinkan sekali lagi perjumpaan kita malam ini untuk kita sambung lagi mutiara-mutiara ilmu ataupun mutiara-mutiara kata yang terdapat di dalam kitab Aqidatul Najin ini. Itulah sebuah kitab tauhid, kitab Jawi Lama yang dikarang oleh Syekh Zainal Abidin bin Muhammad Al-Qahtani rahimahullah taala. Mudah-mudahan kita sama-sama dapat manfaat insyaallah dalam pengajian malam ini. Jadi malam ini kita sambung di muka surat 14 bawah sekali ya. 14 bawah sekali. Dan Arab itu. Dan Arab itu, kalau yang Rumi itu, yang Rumi muka surat apa kan? 39 Rumi 39 atas, dan Arab itu. Arab. Boleh ya? Jumpa? Okey. Insya-Allah. Qala musannifullah taala wa nafa'ana bi ulumihi fi darin amin. Dan Arab itu barang yang tiada dapat berdiri dengan zatnya. Dan Arab itu barang yang tiada dapat berdiri dengan zatnya, artinya tiada mengambil keadaan lapang ia dengan zatnya, dan sesungguhnya mengambil lapang ia dengan yang lain. Itu dikatakan Arab. Arab ni ringkasan kata Arab ni mana yang duduk pada zat, yang duduk ataupun yang menumpang kat zat. Itu dikatakan sebagai Arab. Kalau kita lihat kepada makhluk, bila kita sebut makhluk, dia akan terbagi dua. Satu jirim, satu jisim. Yang kedua dikatakan Arab. Jisim pula terbagi pada dua. Pertama jirim, yang kedua dikatakan jauharfar. Jirim ialah sesuatu yang mengambil keadaan lapang dia. Sedangkan jauharfar pula ialah sesuatu benda yang tidak boleh menerima bahagi. Satu benda yang tidak menerima bahagi, seperti satu titik yang sangat kecil yang kita tak boleh nak bagi lagi.
Kemudian jirim pula terbagi pada dua, jirim yang kasif dan yang kedua jirim yang latif. Jirim yang kasif ialah jirim yang kasar, yang boleh kita lihat, terasa, pegang dan sebagainya. Sedangkan jirim yang latif, jirim yang boleh kita lihat tapi tak boleh rasa. Contohnya malam kita boleh lihat malam kan. Tapi boleh tak kita rasa malam? Boleh tak kita sentuh malam? Kita tak boleh nak sentuh malam. Begitu juga siang kita boleh lihat siang kan. Tapi boleh tak kita pegang siang tu? Kita boleh bagi dua tak siang? Tak boleh. Itu dikatakan sebagai jirim latif, jirim yang lembut ataupun yang halus. Itu juga roh kita. Roh kita juga dinamakan sebagai jirim yang latif. Jirim yang tidak boleh menerima bahagi. Kemudian kita tengok pada arat. Kan makhluk tadi pada dua pecah, satu jisim dan juga arat. Arat ialah sesuatu sifat yang duduk pada jirim ataupun satu sifat yang duduk pada jirim. Contohnya bergerak ataupun diam. Tak bergerak dia pasti diam, tak diam dia pasti bergerak. Tinggi, rendah, panjang, pendek, lebar, kontot kan? Kontot itu kontot kan? Itu dikatakan sebagai arat. Arat ini satu benda yang tidak bercerai tanggal daripada jirim. Selagi mana ada jirim, selagi itu akan ada arat. Faham kan? Okey. Kita tengok semula. Dan arat itu barang yang tiada dapat berdiri dengan zatnya. Jadi arat dia tak boleh berdiri sendiri. Arat tak boleh berdiri sendiri. Dia mesti ada jirim ataupun dia mesti ada jisim, baru arat itu adalah. Arat itu ialah barang yang tiada dapat berdiri dengan zatnya. Artinya tiada mengambil lapang. Dia ni tak mengambil kadar lapang dia. Berbeza dengan jirim ataupun jisim. Mereka mengambil kadar lapang dia. Jirim pula ada jirim yang tidak berganjak pada situ dan ada jirim yang boleh berganjak. Ada jirim yang tak boleh berganjak dan ada jirim boleh berganjak. Mana jirim tidak boleh berganjak? Contohnya bangunan selagi mana kita tak robohkan, dia akan tetap kekal di situ. Dia tetap kekal di situ. Dikatakan jirim yang tetaplah. Sedangkan tubuh badan kita ni jirim juga. Tapi jirim kita ni sentiasa bergerak. Hari ni kita berada di sini kan, kalau lepas kan kita balik rumah pula. Lepas balik rumah kan kita tidur, lepas tu besok kan kita pergi kerja ke, pergi tengok dian ke, kan, tengok dian ke kebun dan sebagainya. Lepas tengok dian kan kita balik rumah balik. Kita jirim juga. Tapi jirim kita ni tak duduk tepat, tak duduk tetap. Sentiasa bergerak ke sana kemari. Kemudian artinya tiada mengambil lapang. Jadi arat tadi tiada mengambil kadar lapang ia dengan zatnya, dan sesungguhnya mengambil lapang ia dengan yang lain. Jadi dia mengambil kadar lapang tadi berdasarkan pada jirim. Selagi mana jirim ada situ, selagi itulah ada arat itu. Contoh dia seperti arat empat segi satu sifat yang duduk pada meja ni lah. Meja ni empat segi kan. Jadi sifat empat segi itu selagi mana ada meja ni, selagi itu adalah empat segi itu. Selagi itu ada empat segi. Tetapi kan hakikat empat segi itu pun sebenarnya tak wujud. Hakikat empat segi ni sebenarnya pun tak wujud. Apa yang kita pegang ni apa? Yang kita pegang meja. Yang kita pegang meja. Kita tak pegang empat segi. Ini dinamakan sebagai amrun iktibari. Dalam bahasa tauhid namanya amrun iktibari. Amrun iktibari maknanya sesuatu benda yang tergambar pada fikiran kita. Tetapi bila kita sentuh dia tak ada. Pegang dia tak ada. Tapi sungguh ada tak dia empat segi itu? Ada. Ada tak empat segi itu? Ada. Okey. Bulat yang ada pada tiang masjid kan? Bulat yang ada pada tiang masjid. Ada tak bulat tu? Ada. Habis kemudian kita pegang. Bila kita pegang ada tak bulat? Tak ada pun bulat. Yang ada apa? Yang ada simen. Yang ada apa? Simen. Yang ada apa? Simen. Habis yang bulat mana? Tak ada bulat. Tapi sungguh tak ada bulat tu? Ada. Bulat tu ada. Tapi bila kita pegang dia macam tak wujud. Itu dikatakan amrun iktibari. Seterusnya yakni
Mengikut ia akan a'yan. Mengikut ia akan a'yan seperti akwal. Seperti akwal ataupun hal keadaan yang empat. Iaitulah seperti gerak. Gerak, diam dan bercerai dan berhimpun dan segala warna. Dan makna warna itu kaifiat kelakuan yang terhenti melihat akan dia atas yang melihat bagi sesuatu yang lain, iaitu cahaya. Okey, warna itu, warna itu wujud apabila ada deria penglihat daripada kita. Tanpa deria penglihat kita tak akan nampak warna. Malahan ada di kalangan kita pun ada juga deria penglihat, tapi buta warna. Dia tak boleh bezakan antara merah dengan biru, kuning dengan hijau, tak boleh beza. Sama je, kan? Jadi orang macam ni tuan-tuan, bila dia mengundi tu dia sikit, confuse sikit. Dia nak pilih warna lain tapi terpilih warna lain. Bahaya juga tuan-tuan. Bahaya juga gitu kan. Jadi yang dia mengikut ia akan a'yan. Jadi Arab tadi dia mengikut kepada a'yan ataupun dia mengikut pada jirim ataupun jisim, seperti akwal, sama seperti hal-hal keadaan yang empat, seperti bergerak, diam, bercerai dan berhimpun. Gerak, diam, cerai, berhimpun, dan segala warna. Dan makna warna itu kaifiat kelakuan yang terhenti melihat dengan dia atas melihat bagi sesuatu yang lain, iaitulah cahaya. Kalau kita nak melihat suatu benda, mesti ada cahaya. Tanpa cahaya, maka tidak akan nampak warna. Dan warna itu pun tidak akan nampak walaupun ada cahaya matahari. Apabila kita buta, kita pun tak boleh melihat warna. Kita hanya dapat merasa saja. Tapi kalau merasa saja, boleh tak kita bezakan ni warna merah atau kuning hijau? Tak boleh. Orang yang buta warna, orang yang buta, dia tak boleh membezakan sesuatu warna itu. Yang boleh membezakan suatu warna ialah orang yang boleh melihat. Dan orang melihat tu pula dia tak buta warna. Jadi dia boleh bezakan antara warna merah, biru, kuning, hijau dan sebagainya. Dan makna cahaya itu pula kaifiat ataupun kelakuan yang tiada terhenti melihat akan dia atas melihat bagi sesuatu yang lain. Dan makna cahaya itu ialah kaifiat yang tiada terhenti melihat akan dia atas melihat bagi sesuatu yang lain. Itu dikatakan sebagai cahaya. Bila ada cahaya, maka kita dapat melihat sesuatu benda. Dan cahaya pun pula banyak jenis cahaya. Ada cahaya lampu dan ada cahaya matahari. Ada cahaya yang dikeluarkan oleh benda itu sendiri, dan ada cahaya yang menumpang cahaya orang lain. Seperti cahaya bulan. Cahaya bulan menumpang daripada cahaya matahari. Tanpa cahaya matahari, maka tidak ada cahaya bulan. Betul tak? Kemudian ada binatang-binatang mengeluarkan cahaya sendiri. Seperti apa yang kita ada cahaya itu? Kumang-kumang. Api-api. Api-api kan dia ada mengeluarkan cahaya dia sendiri. Apa tujuan dia mengeluarkan cahaya itu? Mesti ada fungsi kan? Adakah hanya sekadar untuk menarik perhatian orang saja supaya orang saya boleh tengok, ataupun ada sebab yang lain? Mesti ada sebablah Allah Ta'ala bagi dia cahaya, kan? Salah satunya untuk cantik pemandangan, satu lagi untuk dia menarik mangsa dia supaya dia dapat menangkap mangsa. Dalam lautan tuan-tuan, lautan yang gelap tu ada binatang-binatang yang tinggal di dalam lautan yang gelap. Lautan yang gelap tu tak sampai cahaya matahari. Cahaya matahari pun dia hanya setakat beberapa meter je yang boleh sampai cahaya matahari. Yang dalam tu cahaya matahari tak sampai. Jadi macam mana binatang nak cari makan dalam tu, dalam lautan yang gelap itu? Tidak lain tidak bukan Allah Ta'ala bagi mereka cahaya. Mereka ada cahaya pada tubuh badan mereka yang boleh digunakan untuk memerangkap sesuatu mangsa dia, dan dapatlah mereka makan. Dan segala rasa dan baginya 9 bagi. Yang pertama pahit.
yang kedua pedas, ketiga manis, keempat kelat, kelima masam, keenam perit, ketujuh masam. Manis. Manis masam. Masam. Ke-8 lemah, ke-9 tawar. Ke-9 tawar. Ini semua dikatakan sifat-sifat yang ada pada Arab. Sifat-sifat yang ada pada Arab. Contohnya diri kita sendirilah. Pada diri kita sendiri, waktu kita makan tu kan kita ada alat perasa. Pada lidah kita ada perasa kan. Kan setiap benda kita makan tu mesti ada alat perasa dan kita boleh bezakan apa rasa makanan yang kita makan. Kalau tak ada alat perasa pada lidah kita, dia punya alat-alat tu dah rosak. Ni susah lah kita nak makan tu. Apa yang kita makan tu semua tawar. Apa yang kita makan semua tawar, semua tak sedap. Bila orang makan, kita tak nak makan. Kenapa tak nak makan ni? Tak ada rasa apa Ustaz, macam tu je rasa sama je rasa. Jadi maknanya mereka telah ditarik nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bersyukurlah kepada tuan-tuan. Tuan-tuan boleh makan dan tuan-tuan boleh berasa, boleh bezakan lagi apa rasa makanan tuan-tuan makan. Okey, pedas ke, masin ke, tawar ke, kelat ke. Okey, kalau makan durian tu apa rasa kalau makan manggi apa rasa bila makan lansik apa rasa bila makan lomang apa rasa tahu tak? Bila makan kenduri, lepas ni makan kenduri kan. Makan kepala kambing, betul kan? Makan kepala kambing. Okey, kan sedap rasa kan? Jadi kalau tak ada rasa tuan-tuan, apa rasa tak ada rasa apa lah. Bila tuan makan tu macam tu ya tawar kan. Tak ada keseronokan waktu makan. Jadi keseronokan makan bila ada perasa tu adalah satu nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bersyukurlah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan Allah Taala tarik nikmat tu macam mana? Baik, seterusnya tuan-tuan, ketahui ilmu apabila sudah tetaplah bahawa dan segala bauan dan baginya amat banyak, maka sekaliannya itu dikatakan a'rad yang baru, yakni sifat bagi jirim. Jadi semua tadi tuan-tuan seperti atas, bawah, tinggi, bergerak, berdiam, bercerai, warna kan, putih, merah, biru, kuning apa macam mana. Lepas tu perasa, pahit, masam, manis kan, bau-bauan tu semua dikatakan sebagai a'rad. A'rad satu sifat yang duduk pada jirim. Selagi mana ada jirim, selagi itulah ada a'rad itu. Bila tak ada jirim musnah ataupun hilang, maka hilanglah segala a'rad tersebut. Baik, seterusnya tuan-tuan, ketahui olehmu apabila sudah tetap bahawa alam ini sekiranya muhdis, yakni baharu, dan makna baharu itu dahulu daripada adanya itu Adam, maka yang mengadakan dia itu ialah Allah Subhanahu Wa Taala, zat yang wajibul wujud, yang wajib wujud, yang tiada baginya permulaan dan tiada berkesudahan, dan ada baginya beberapa sifat kamalan, sifat kesempurnaan, yang tiada terhingga baginya pada bilang-bilangan, pada nafsul amri, diri pekerjaan. Nafsul amri mandi pekerjaan, sama ada sifat yang wujudiyah ataupun sifat salbiyah, kerana beberapa hadis yang menunjukkan tiada berkesudahan kamalan Allah Subhanahu Wa Taala itu. Tetapi tiada wajib kita ketahui atas jalan tafsir secara rinci, hanya wajib ketahui atas jalan ijmali sahaja. Hanya wajib kita tahu secara ijmali saja kalau kesemua sifat kamalan itu. Kerana sifat kamalan Allah Taala, sifat kesempurnaan Allah Taala itu terlampau banyak, tak terhitung kita. Banyak dia. Malahan nama-nama Allah Taala pun banyak. Nama-nama Allah Taala pula. Ada sebut dalam kitab Jauharatul Ma'ud yang dikarang oleh Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Qalantani. Disebut situ bahawa nama-nama Allah itu terdapat 3,000 nama. Terdapat 3,000 nama. Okey, daripada 3,000 nama itu kan, yang kita tahu ialah 99 nama. Yang lain siapa yang tahu? Yang lain oleh para malaikat, para jin, kan, makhluk-makhluk lain. Mereka itulah yang tahu jumlah-jumlah yang lain.
Yang kita ni yang tahu ialah 99 nama. Daripada 99 nama itu, yang wajib kita tahu ialah 20 sifat yang wajib bagi Allah. Itu yang wajib. Dan lawannya itulah 20 sifat. 20 sifat. Dan yang harus itu ialah satu bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu dikatakan sebagai aqaidul iman. Aqaidul iman maknanya simpulan iman. Aqaid mana simpulan. Simpulan iman. Contoh yang paling mudah bagi simpulan ini ialah seperti tali tuan-tuan. Tali kalau kita bergantung ataupun bergayut pada tali, biasanya pada tali itu kalau kita nak kuat bergayut, biasanya kita akan simpul tali itu. Kan? Tuan-tuan pernah tengok tak orang-orang tentera atau askar bila dia bergayut? Tentera atau askar bergayut dengan tali kan? Biasanya tali itu dia akan disimpul-simpulkan supaya orang senang bergayut pada tali tersebut. Kalau tak disimpulkan susah tak bergayut? Susah. Lama-kelamaan mungkin kalau setakat orang kata berapa minit mungkin kita boleh pegang tali itu. Tapi kalau lama-lama akhirnya selolot ke bawah kan? Jatuh ke bawah lah. Kerana tali itu licin, betul tak? Jadi macam mana supaya kita dapat terus berpegang pada tali itu dengan cara tali itu disimpulkan. Simpulkan satu, kemudian atas lagi simpul lagi, atas lagi simpul lagi, atas lagi simpul lagi. Okey? Jadi bila simpul, maka kuatlah kita punya pegangan itu. Kukuhlah pegangan tadi. Yang bawah ini tuan-tuan, yang bawah tadi itu diumpamakan seperti kufur, syirik, munafik dan sebagainya. Bawah itulah. Jadi kalau kita tak nak supaya jatuh dalam kufur, syirik dan sebagainya, maka kita punya tali itu mestilah kuat. Tali kita mestilah kuat. Simpulan itu mestilah kuat. Jadi simpulan itu dikatakan aqaidul iman. Aqaid iman. Faham kan? Boleh? Insya-Allah. Jadi kata ulimu, apabila sudah tetap bahawa alam itu sekiranya muhdis, yakni baharu, maka makna baharu itu dahulu daripadanya oleh Adam, oleh tiada. Jadi setiap benda yang ada ataupun benda baharu mesti didahului oleh tidak ada. Maka yang mengadakan dia itu ialah siapa? Iaitulah Allah Subhanahu wa taala. Allah ni siapa? Zat yang wajibul wujud, zat yang wajib wujud. Kan? Yang lain ni semuanya wujud juga, tapi wujud yang tidak hakiki. Kita pun wujud tak? Wujud. Selagi mana kita masih hidup di dunia ni, kita sebagai orang yang wujud dalam dunia. Tetapi wujud kita tidak hakiki. Ada masanya nanti sampai satu tahap ketika malaikat maut pun datang, dia cabut nyawa kita. Maka kita tak wujud lagi dalam dunia ni. Kita berada di alam kubur, di alam barzakh pula. Dan besok akhirat besok baru kita akan dibangunkan semula. Baik. Jadi maka yang mengadakan dia itu Allah Taala, zat yang wajib wujud, yang tiada baginya permulaan dan tiada kesudahan. Dan ada baginya beberapa sifat kamalat, kesempurnaan yang tiada terhingga baginya. Pada bilang-bilangan, pada nafsul amri, pada diri pekerjaan, sama ada sifat yang wujudiyah ataupun salbiyah. Kerana beberapa hadis menunjukkan tiada kesudahan kamal Allah Subhanahu wa taala itu, tetapi tiada wajib kita ketahui atas jalan tafsir secara terperinci, hanya kita wajib ketahui secara jalan ijmali sahaja. Nak tahu secara detail mungkin susah sikit. Kan? Sifat 20 ni kan pun pengaji pun tak habis-habis. Mengaji pun tak habis-habis. Apalagi kalau banyak lagi sifat lain yang ada kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan kata musannif wa kaza yajibu alaihi ay ya'rifa mislu zalika fi haqqi rusul alaihi salatu wassalam. Dan kata musannif mana pengarang kitab, iaitulah Syekh Zainal Abidin bin Muhammad Al-Fattani. Wa kaza, dan demikian lagi, yajibu, wajib, alaihi, baginya, ataupun wajib atasnya. Wa kaza yajibu, dan wajib atasnya. Kan? Cuma wajib atasnya, wajib baginya, ini ada khilaf ulama lah. Ada khilaf ulama. Ada ulama menyatakan bahawa yang paling sesuai untuk kita gunakan istilah bagi ilmu tauhid ini ialah wajib baginya.
wajib baginya mukallaf. Kalau dalam fiqh yang paling sesuai ialah wajib atasnya. Wajib atasnya mukallaf. Wajib atasnya mukallaf itu kan mengenali contohnya syarat-syarat yang wajib untuk mendirikan sembahyang, syarat-syarat sah sembahyang. Ini ada pembahasan ulama lah. Ada ulama katakan bahawa apabila digunakan perkataan wajib kepada dalam ilmu tauhid ialah wajib bagi mukallaf. Bagi, wajib bagi mukallaf. Kalau dalam ilmu fiqh wajib atas mukallaf. Ada beza sikitlah. Tapi yang di sini digunakan ialah wajib atas tiap-tiap mukallaf. Okey. Dan demikian lagi wajib atasnya tiap-tiap mukallaf ayya'rifa mislu zalika, bahawa mengenal ia akan seumpama demikian. Seumpama demikian sifat yang wajib fi haqqi Rasul alaihi salatu wassalam, pada hak segala Rasul alaihi mussallat, atas mereka itu selawat dan salam. Faham kan? Dan demikian lagi wajib atasnya tiap-tiap mukallaf bahawa mengetahui ia akan seumpama demikian itu pada hak segala Rasul alaihi salatu wassalam. Dan mensabit oleh musannaf akan lafaz mislu, artinya seumpama, kerana isyarah ataupun petunjuk ia kepada bahawa tiap-tiap daripada barang yang wajib dan barang yang mustahil dan barang yang harus pada hak Rasul itu lain daripada barang yang wajib pada hak Allah Ta'ala. Di situ ada perkataan ayya'rifa mislu zalika, bahawa mengenal dia seumpama demikian. Jadi mengenal seumpama demikian ini tak sama dengan mengenal pada hak Allah. Sifat yang wajib pada Allah dan sifat yang wajib pada Rasul kan tak sama. Sifat yang wajib pada Allah ialah wujud sampai kalam kan. Yang wajib pada Rasul lain. Sidik, benar. Tabligh, menyampaikan. Fatanah, cerdik. Amanah. Amanah kan? Mana amanah ni bertanggungjawab lah di atas apa yang disampaikan. Itu sifat yang wajib kepada para Rasul dan juga para Nabi lah. Faham kan? Jadi perkataan mislun ni seumpama. Mislun ni bahasa Arab. Jadi perkataan seumpama itu bukan bermakna seumpama benda yang wajib kita kena tahu pada Allah Ta'ala itu sama dengan Nabi juga. Tak sama. Wajib pada Allah lain dan wajib pada Nabi lah lain. Itu kena faham lah. Baik, kita tengok balik. Dan telah mensabit oleh musannaf atau pengarang akal lafaz mislun, artinya seumpama, kerana isyarat ia kepada bahawa tiap-tiap barang yang wajib dan barang yang mustahil dan barang yang harus pada hak Rasul itu lain daripada barang yang pada hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi lain, tak sama. Jangan kita samakan pula. Dan kalau tiada disebut lafaz mislun itu, nescaya memberi faham bahawasanya barang yang wajib dan barang yang mustahil dan barang yang harus pada Rasul itu ainun yang sama, dan barang yang mustahil dan harus bagi Allah Ta'ala itu artinya wajib atas tiap-tiap mukallaf itu mengetahui barang yang wajib bagi Rasul dan barang yang mustahil atasnya Rasul dan barang yang harus baginya Rasul. Jadi kenapa digunakan perkataan mislun itu? Supaya memberi faham bahawa barang yang wajib pada hak Allah Ta'ala dan Rasul dan barang yang harus dan barang mustahil itu adalah benda yang berlainan. Benda yang lain. Supaya memberi faham bukan benda yang sama lah. Bukan benda yang sama. Jadi benda yang berlainan. Jadi in ialah in yang lain, in yang berbeza. In yang berbeza. Yang wajib pada Rasul lain, yang wajib pada Allah Ta'ala lain, tak sama. Walaupun benda tu wajib. Yang wajib pada, yang mustahil pada Allah Ta'ala dan yang mustahil pada Rasul adalah benda yang berbeza juga. Malahan bilang-bilangan pun tak sama. Baik, seterusnya bermula. Bermula makna Rasul itu iaitu manusia yang laki-laki, lagi yang merdeka, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dia, akan firman kepadanya dengan hukum, sama ada hukum i'tiqad ataupun hukum furu' syariah daripada ibadah
dan menyuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan dia dengan menyampaikan hukum itu kepada umatnya. Itu dikatakan sebagai rasul. Rasul mana istilah mana rasul ni pesuruh lah. Rasul ialah pesuruh. Jadi apakah definisi rasul itu? Ada orang kadang-kadang di confuse. Apa beza Nabi dengan rasul? Adakah Nabi benda yang sama dengan rasul? Jawapannya sudah tak sama. Malah rasul pun jumlahnya berbeza dengan Nabi. Jumlah rasul ialah 313. Jumlah rasul 313. Okey. Kemudian jumlah rasul yang disebut dalam Quran hanya 25 sahaja. Dalam Quran hanya 25 rasul sahaja disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jumlah rasul yang ulul azmi ada berapa? Ada 5. Ada 5 rasul yang ulul azmi. Mana rasul yang sabar, mempunyai tahap kesabaran yang tinggi. Kemudian jumlah nabi 124,000 orang nabi. Kan ada pula qaul menyatakan bahawa jumlah nabi ini melebihi daripada jumlah tersebut. Kerana ada nabi-nabi yang disebutkan nama mereka dan ada nabi yang tidak disebutkan. Dalam Al-Quran pun sebut sebahagian nabi kami kisahkan dan sebahagian lagi pula lam naqsusu, kami tak sebut pun. Sebahagian pun dalam Al-Quran pun kami tak sebut. Sebenarnya jumlah mereka sebenarnya tidak tahulah. Walaupun kebanyakan kitab, kebanyakan buku pun ditulis 124,000. Tetapi hakikat sebenarnya kita tak tahu, kan? Kerana dalam Quran pun Allah Taala sebut ada sebahagian yang kami sebut dan sebahagiannya kami tak sebut pun. Terserahlah kepada Allah Taala sendiri berapakah jumlahnya sebenarnya. Faham tuan-tuan? Baik. Jadi bermula makna rasul itu iaitu manusia yang laki-laki lagi merdeka yang diturunkan oleh Allah SWT akan firman kepadanya daripada hukum, sama ada hukum i'tiqad mana pegangan, dan juga hukum furu' syariah. Hukum furu' syariah. Furu' tahu kan? Furu' mana cabang. Asal lawannya furu'. Ada hukum asal dan ada hukum furu'. Hukum asal ialah hukum-hukum yang memang tetap dalam Quran dah. Tak perlu kita nak bahaskan lagi. Contohnya hukum hudud, hukum orang berzina, orang mencuri, kan? Hukum kata khirabah, merompakkan. Okey, murtad, semua dah ada dalil menyatakan benda tu tak perlu kita nak bahaskan lagi lah. Cuma yang bahaskan tu tentang cara pelaksanaan saja. Tetapi hukumnya tetap kekal lah sampai bila. Dalam Quran tuan, Allah Taala tak sebut pun lagi. Dalam Quran kalau tuan jumpa pun, kalau tuan buka pun memang tak jumpa hukum berkenaan dengan orang-orang perempuan, lelaki perempuan yang berzina yang telah berkahwin. Tak jumpa dia punya hukum dia. Kenapa tak jumpa? Kerana dia termasuk dalam kumpulan ayat nasakh. Ayat nasakh mana bacaan yang telah dinasahkan tetapi hukumnya masih berlaku. Hukumnya masih berlaku. Yang tuan-tuan jumpa dalam Quran ialah hukum balasan 100 kali jilid ataupun 100 kali rotan bagi perempuan-perempuan atau lelaki yang berzina yang belum berkahwin. Yang belum berkahwin saja. Yang dah berkahwin hukuman rajam memang tak jumpa lah. Memang tak jumpa. Kita carilah Quran yang tak jumpa ayat dia. Kerana dia termasuk dalam kumpulan ayat yang telah pun dinasahkan bacaan dia tetapi hukumnya masih kekal sampailah hari kiamat. Sampailah hari kiamat. Jadi besok jangan tuan-tuan petikaikanlah. Dalam Quran tak ada pun hukum balasan rejam ni. Mana dia? Tak ada pun. Memanglah tak jumpa dalam tu. Tapi hukumnya masih berlaku sampai hari kiamat. Kerana termasuk dalam kumpulan ayat yang telah pun dinasahkan bacaan sahaja tetapi qiraat dia tapi hukumnya masih kekal. Faham ya tuan-tuan? Berikutnya, jadi bermula makna rasul itu ialah manusia yang laki-laki lagi merdeka yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan firman kepadanya daripada hukum, sama ada hukum i'tiqad ataupun hukum furu' syariah, sama ada segi ibadah, etika dan sebagainya, dan menyuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan dia dengan menyampaikan hukum itu kepada umatnya. Dan jikalau tiada disuruh menyampaikan dia, maka iaitu nabi juga, bukan rasul. Bukan rasul. Kalau seandainya dia nabi itu dia tak perlu menyampaikan pada orang lain, maka
syariat itu untuk diri dia sahaja, maka dia tak termasuk dalam kumpulan Nabi. Dia tak termasuk kumpulan Rasul, tapi termasuk dalam kumpulan Nabi. Okey, istilah Nabi dan Rasul ini dinamakan sebagai umum khusus mutlak. Umum khusus mutlak nama dia. Maknanya apabila disebut Rasul, maka dia seorang Nabi. Bila disebut Nabi, dia bukan Rasul. Bila kita sebut Rasul, maka termasuk Nabi dalam itu. Kalau kita sebut Nabi, belum tentu masuk Rasul. Itu dinamakan sebagai kalimat umum khusus mutlak. Umum khusus mutlak. Ada di belakang yang kita dah bahas belakang lah. Gitu. Baik, kemudian, dan jika tiada suruh menyampaikan dia, maka iaitu Nabi juga, bukan Rasul. Maka Rasul itu khusus dan Nabi itu umum. Maka tiap-tiap Rasul itu Nabi dan tiada tiap-tiap Nabi itu Rasul. Itu namanya umum khusus mutlak. Dia punya tu ada disebutkan di belakang lah. Kita sebut. Saya tak ingat di muka surat apa. Tuan boleh cek balik lah kat mana letak dia tu. Setiap Nabi, setiap Rasul itu Nabi, dan setiap Nabi itu bukan Rasul. Saya pun dah tak ingat, tapi adalah kat belakang. Baik, insyaAllah. Sikit lagi. Dah masuk isyak dah? Belum Okey, sekali lagi. Faidatun, satu faedah. Adalah bilangan Anbiya. Anbiya pada Nabi-Nabi pada kaul yang muktamad. Tiada seorang pun mengetahui akan hingganya. Tiada seorang pun yang mengetahui akan hingganya. Mana bilangan ni lah. Tak ada seorang pun tahu. Tetapi adalah setengah daripada riwayat menghinggakan banyaknya, iaitulah sakta 2 laksa. Sakta 2 laksa 4,000. 4,000 dan yang jadi Rasul itu iaitu 303. Sakta luar laksa ni saya tak pasti istilah mana, kemungkinan istilah petani. Istilah petani lah. Kalau kita lihat daripada dia punya kitab lain, dia kata jumlahnya 124,000. 124,000. Okey, ada tak situ? Saya nak tengok kitab mana. Sakti 2 laksa. Kalau dalam bahasa Rumi tu, kau suka 40 kan? Sakti 2 laksa. 4,000. Sakta ataupun sakti 2 laksa 4,000. Mana 124,000 jumlah dia lah. Kemungkinan ni istilah petani lah. Kerana ulama ni pun ulama daripada petani. Baik. Kemudian, dan jadi Rasul itu daripada mereka itu ialah 313 orang. Dan pada satu riwayat 314 orang. Ada pula kaul yang berkata 15, yakni lebih daripada 300. Ada menyatakan 314, ada pula menyatakan 315. 15 mana 315 lah. Yang ni lebih daripada 300 jumlah mereka lah. Itu jumlah Rasul. Faham kan? Dan yang terlebih afdal daripada segala mereka itu ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah Nabi Muhammad sallallahu Nabi kita lah. Okay. Nabi sallallahu bersabda, dia kata kullu ummati yadkhulul jannah. Setiap umat aku semua masuk syurga. Illa kecuali man aba, kecuali orang yang enggan. Maka sahabat bertanya, "Faman ya'ba ya Rasulullah?" Maka siapa orang yang enggan? Maka Nabi SAW menjawab, "Man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba." Barang yang taat, siapa yang taat padaku, maka dia masuk syurga, dan barang siapa yang melakukan maksiat kepadaku, maksudnya menentang aku, faqad aba, maka mereka termasuk dalam kumpulan yang enggan. Kumpulan yang enggan. Kita nak masuk kumpulan yang enggan ke tak enggan? Kalau kita nak masuk kumpulan enggan, tak dapat masuk syurga. Kalau nak masuk dalam kumpulan yang tak enggan, maknanya nak ikut dan patuh arahan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka insya-Allah kita masuk syurga. Dan yang terlebih afdal daripada segala mereka itu ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan yang mengiringi Nabi kita itulah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan yang mengiringi Nabi Ibrahim itulah Nabi Musa alaihissalam. Dan yang mengiringi Nabi Musa alaihissalam itulah Nabi Isa alaihissalam. Dan yang mengiringi Nabi Isa itulah Nabi Nuh alaihissalam. Dan yang 5 ini setengah dinamakan dia ulul azmi. Okey, ini dikatakan sebagai ulul azmi. Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh alaihissalam. Ini dikatakan sebagai ulul azmi. Apa dikatakan ulul azmi, tuan-tuan? Orang yang sangat teguh sabarnya. Teguh ke tegah? Teguh kan? Orang yang sangat teguh sabarnya. Dan yang lain daripada 5 ini, setengah mereka itu afdal daripada setengahnya, tetapi tiada ditentukan oleh syarak akan kita melainkan dengan yang 5 ini jua. Jadi tentukan 5 orang lah ulul azmi itu. Walaupun ada juga nabi-nabi yang lain sabar. Bukan tak ada nabi lain sabar. Nabi Ayub AS sabar tak? Sabar. Nabi Yusuf AS sabar tak, tuan-tuan? Sabar. Cabar dia dicampak masuk dalam sumur pergi tu oleh abang-abang dia. Abang-abang kan campak dia masuk dalam pergi buta. Kan? Harinya dia terpisah daripada ayah dia, Nabi Allah Yaqub AS, dan terpisah dengan adiknya Bunyamin. Kan? Bertahun-tahun lama, tuan, hidup berpisah. Akhirnya bertemu semula. Nampak tak? Okey, dipitnah, sabar. Kan? Berhadapan dengan Zulaikha, kan, fitnah berlaku antara dia dengan Zulaikha, kan, pun dia sabar. Jadi sekalian Nabi sebenarnya sabar, tetapi tak samalah tingkatan yang sabar yang ada gelaran sebagai ulul azmi tadilah. Itu tingkatan sabar Nabi tadi. Fama yajibu limaulana jalla wa azza isruna sifatan. Wallahu a'lam bissawab. Wa ilaihi marji'un. Cukup sekadar tu pengajian kita malam ni, insya-Allah. Dan lepas ni tuan-tuan biasa ada kenduri Golak Memang tempat sini memang gaji kenduri Setiap malam minggu mesti ada kenduri. Malam lain aja. Dah tak rapat dah. Ini untung ada kosong malam ni. Kalau tak memang tuan-tuan memang pun tak rapat. Saya punya kuliah tu penuh, tuan-tuan. Daripada malam Isnin sampai malam Ahad memang penuh. Mana setiap malam ada kuliah. Tidak ada rehat. Tidak ada, kecuali demam sakitlah ataupun ada program lain. Selagi mana sehat walafiat, tak sakit, tak demam, tak ada program lain, insya-Allah kuliah kita akan jalan macam biasa. Mana daripada minggu pertama, kedua, 3, 4 semua ada kuliah tu. Subuh pun ada, besok pun ada kuliah subuh, insya-Allah. Tempat lain lah, tempat lain. Malam besok pula saya akan kuliah di Surah Syakirin, Taman Senayan Indah. Taman Senayan Indah Syakirin. Malam besok. Pernah ada orang nak ikut saya mengajar. Mula-mula dia layak, dia dapat ikut, tapi dia apa itu dia tak mampu nak ikut. Tak larat nak ikut, Ustaz, kata. Baru kau tahu, kan? Larat kau tak larat nak ikut saya mengajar. Okey, insya-Allah, alhamdulillah. Ada soalan tak, tuan? Ada? Okey, tuan. Ada soalan? Jumlah Nabi? Yang disusun itu, adakah ikut derajat? Saya tak pastilah sama ada ikut derajat tidak. Tapi yang pertama disebut Nabi Muhammad, kan? Yang kedua siapa? Nabi Ibrahim. Memanglah Nabi Ibrahim ni kalau ikut pengamatan Nabi pun dia hebat juga. Nabi Ibrahim ni kan Khalilullah, kan? Dia daripada keturunan Nabi Muhammad SAW. Kan kita daripada keturunan Nabi Ibrahim. Itu memang sepatutnya dilayak Nabi Ibrahim sebutlah berbanding dengan Musa. Kerana Nabi Musa ni lah diutuskan kepada kaum Bani Israel, kan? Nabi Musa, Nabi apa lagi? Nabi Isa, Nabi Nuh.
Nabi Nuh kan. Kita ni daripada keturunan Nabi Muhammad daripada keturunan Arab. Dan Ibrahim pun daripada keturunan Arab juga. Betul tak? Itu sebabnya memang afdal lah disebut Nabi Muhammad, lepas tu Nabi Ibrahim. Lepas tu baru Nabi Musa alaihissalam. Kerana Nabi Musa di antara Nabi yang top juga disebut dalam Quran. Dalam Quran pun banyak disebut perkataan Nabi Musa alaihissalam. Memang banyak disebut kisah dia. Kan jumpa tengok Nabi Musa, Musa lagi. Nabi Isa banyak ada juga tapi tak banyak. Tapi banyak Nabi Musa alaihissalam. Memang banyak sebut. Lepas tu Nabi Isa. Kan? Ni nabi-nabi yang diutuskan, yang diberikan kitab lah. Nabi Isa kitab. Satu lagi nabi yang diberikan kitab ialah Nabi Daud, tapi tak disebut, tak dimasuk dalam Uzmi. Tapi disebut ialah Nabi Nuh. Nabi Nuh antara nabi yang umur dia panjang. Umur Nabi Nuh ni panjang. Dan banjir yang besar yang berlaku, kan, yang sejarah Islam, sejarah dunia, banjir besar yang berlaku ialah pada zaman Nabi Nuh. Pada zaman lain, nabi lain tak ada banjir besar, tak berlaku. Hanya Nabi Nuh je. Itu sebab kemungkinan besar lah Nabi Nuh disebut dalam turutan ulul azmi itulah. Faham kan? InsyaAllah lah. Itu saja yang dapat. Auzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina wasdiqa ma lam taqabbala rizqan halalan mubarakatan katsira wa siyana fatai alim wa lana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ta'ala arifin. Allahumma fakana bidin Allahumma fakana bidin Allahumma ba'ana hadza jum'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillah. Taqabbalallahu minkum taqabbal ya karim. Ya, tuan tekan dah. Tekan mana? Finish. Cikgu tekan finish. Tekan finish. Ada.